Now starting. Okay. Okay. Technical. I see. Now the room is Okay, so we shall start again. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku yang berusaha, Encik Ismail Said, Ketua Pegawai Eksekutif Leadership Institute of Sarawak Civil Service. Yang saya hormati Dr. Selva Singgam dan Encik Mali Agor daripada Mental Health Association of Sarawak. Nama saya Diana Marie. Salam perkenalan kepada rakan-rakan Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Saya berkhidmat di Leadership Institute di bahagian hal ehwal korporat dan penerbitan. Apa khabar semua ya? Terima kasih kerana telah mengeluangkan masa anda untuk bersama-sama menghadiri webinar wacana ilmu kompetensi for career development ataupun dalam bahasa Melayunya kompetensi untuk pembangunan berterusan. So pada hari ini kita tajuk topik webinar kita adalah kesejahteraan diri tonggak produktiviti kerja dalam berdepani era pandemik. Kami di Leadership Institute sebenarnya berasa sangat teruja kerana telah dapat mengelolakan webinar ini bersama-sama dengan bahagian sokongan pekerja Unit Sumber Manusia Negeri. Adalah diharapkan kita dapat berkongsi perspektif dan pengalaman tentang kesihatan mental daripada penceramah kita pada hari ini ya. Format webinar kita pada pagi ini adalah perkongsian oleh pihak penceramah dan kemudiannya sekiranya anda ada sebarang pertanyaan anda boleh kemukakan di ruangan chat webinar ini ya. Alright. Bagi yang mengenali saya, mungkin kita pernah berjumpa semasa program induksi. Apa khabar kita, Tek? Kita okey kah? Lama tak jumpa kan? Ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun. Ialah tuan-tuan dan puan-puan, era pandemik ini telah menjadikan banyak benda yang dulunya pasti, sekarang sudah tidak pasti lagi. Tapi saya sering terfikir era pandemik ini jugalah kereta elektrik Roadstar telah dilancarkan. Era pandemik ini jugalah penyelidikan dan dalam bidang saintifik dan perubatan telah maju dengan hebatnya. Dan era pandemik ini jugalah visi transformasi digital yang selama ini menjadi mimpi banyak telah menjadi realiti. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di Leadership Institute kami orang ni banyak yang rindu dan mengirimkan salam kepada semua rakan-rakan Perkhidmatan Awam. Kami harapkan, kami sampaikan doa semoga anda semua berada di dalam keadaan yang selamat bersama-sama orang yang anda sayang dan sentiasa sihat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysian Health Association of Sarawak adalah sebuah organisasi bukan kerajaan yang mempunyai objektif untuk mempromosikan kesihatan mental yang baik di kalangan kita dan memberikan sokongan dan khidmat masyarakat kepada mereka yang terjejas oleh masalah kesihatan mental. So izinkan saya untuk memperkenalkan panel penceramah kita pada pagi ini ya, Dr. Selva Singgam, Ratna Singgam dan Cik Mali Agor, kedua-duanya daripada Mental Health Association of Sarawak. Dr. Selva adalah ketua di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Umum Negeri Sarawak ya Doktor. Betul. Telah Yes. khidmat di sana sejak tahun 2011 dan dia juga adalah perunding psikiatri bagi kanak-kanak dan remaja. Berpengalaman luas, Dr. Selva telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun bersama dengan Kementerian Kesihatan dan pernah ditempatkan di Hospital Wingford di Oxford University ya Doktor. Welcome Doctor, thank you for being here today. My pleasure, thank you. Right, penceramah kedua kita Cik. Yeah, it's a pleasure to have you. Penceramah kedua ialah Cik Mali Agor.
seorang anak Sarawak. Dia adalah Setiausaha Eksekutif di Mental Health Association of Sarawak, graduan Universiti Malaysia Sarawak, betul? Cik Mali adalah seorang yang terlibat secara aktifnya di dalam penyebaran kesedaran mental health, kesihatan mental di Sarawak, dan sangat aktif dalam memerangi stigma terhadap kesihatan mental di negeri Sarawak dan negara kita secara umumnya. What comes to our mind, when we talk about mental health? Apa yang kita fikirkan bila kita berbincang tentang kesihatan mental? Apa yang kita tanggapan kita kepada orang yang berbincang tentang mental health? So hari ini kita berasa sangat bangga kerana dua penceramah ini bersama-sama dengan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, tak sempurna majlis kita, webinar kita sekiranya tidak diserikan dengan sedikit kata-kata semangat, kata-kata aluan daripada tuan rumah kami di sini, ketua kami Encik Ismail Said. So saya dengan rasa hormat ingin menjemput Encik Ismail untuk memberi sepatah dua kata untuk para peserta webinar kita pada pagi ini. Saya persilakan Encik Ismail. Terima kasih Dana, moderator kita pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Selva Singham, yang berusaha Cik Marli Aguh. Yang kita utamakan hadirin hadirat sekalian. Kita kuatkan semangat kita pada pagi ini. Kita perlu ingatkan bahawa kita sekarang walaupun di dalam keadaan yang serik, dilanda pandemik, tapi semangat kita masih kental di Sarawak. Saya rasa saya cukup bangga dengan adanya program webinar kita pada kali ini. Ini julung-julung kalinya kita adakan sesi webinar untuk SCS support staff. Dan ini permulaan yang dihasilkan atas kerjasama seperti yang telah diterangkan oleh Dana tadi, Bahagian Sokongan Pekerja, SHRU, State Human Resource Unit, The Leadership Institute, dan juga kerjasama tuan-puan yang sudi hadir untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Yang yang memanfaatkan kumpulan SCS support staff kita. Sejak pandemik ini, boleh kita katakan dampak COVID-19 telah menimbulkan bermacam-macam persoalan. Saya, mungkin tuan-puan, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita pernah bertanya, berapa lama lagi pandemik itu? Mungkin kita juga bertanya, kenapakah kesejahteraan pekerja perlu diambil kira semasa ataupun selepas pandemik? Kita mungkin bertanya, apa dapat dipolah kita? Apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung keadaan seterusnya? InsyaAllah semua ini akan terjawab oleh panel kita, Dr. Selva Singham dan Cik Marli Aguh pada pagi ini. Tapi seruan saya, rayuan saya kepada tuan-puan adalah untuk membuka minda. Sama-sama kita membuka minda dan amalkan seperti yang kita katakan di Leadership Institute untuk seluruh keluarga SCS. There must be continuous learning despite the pandemic. Ini adalah titik permulaan kita pada pagi ini. Saya rasa cukup seperti Diana suruhkan tadi, sepatah dua, terlebih sudah lebih dari sepatah dua. Maka saya pada pagi ini ingin buat akhir kata, baca sikit pantun. Lama saya berpantun tu. Saya ada kenduri kahwin, saya ada majlis.
Saya teringat satu pantun yang agak basic. Mun ada jarum patah, ibuh disimpan dalam seluar. Mun ada kelakar saya silap dan salah, jangan dipadah dengan sidak orang luar. Ros Kalas, Astana Raja negeri sebelah. Samalah tuan-puan, saya pun masih belajar. Salah silap, maaf aja Sekian Tuan Moderator. Terima kasih Puan Moderator. Ya. Terima kasih Encik Ismail Said. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti ya. Kalau ada salah silap, jangan simpan dalam hati. Alright. Terima kasih Encik Ismail for kata-kata yang beri semangat dan beri peringatan kepada kita untuk pagi ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin meneruskan webinar kita pada pagi ini. Ya, saya ingin menjemput Cik Mali Agor untuk memulakan perkongsian dan kemudiannya akan disambung oleh Dr. Selva. Dan kita sebagaimana yang saya sebut tadi, sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan ataupun apa yang ingin dikongsikan, boleh dikongsi di ruang chat webinar ini. It's a great pleasure. I want to welcome both our speakers. Thank you very much for being here today. Cik Mali, saya persilakan. Thank you very much. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ya, terutamanya Tuan CEO kita, Encik Ismail. Ya, dan terima kasih kepada Puan Diana kerana menjadi moderator kita pada hari ini. Ya, jadi di musim pandemik COVID-19 ini kita dapat lihat yang seluruh dunia, semua orang di seluruh dunia mendapat kesan ya. Jadi sebelum pandemik ini kita semua tidak dapat merasakan perkara yang sama secara serentak. Oh, okey. Oh. Alright. Adakah saya akan mengupload slide saya? Mali, are you able to share your slides from over there? Ya. Okay. Okay, that's mine. Right. See the slides no, now. Right. No. That one you can share later, no problem. Okay. Let us know if you need any help. Is this the correct one? Yeah, thank you. Alright, okay. Okay. Let you continue, ya. Okay. Okay, jadi apa yang saya akan terangkan pada hari ini ialah cabaran yang dihadapi, kemudian simptom tekanan mental, dan di tengah-tengahnya nanti Dr. Selva akan menerangkan tentang stres dan bagaimana ia mempengaruhi produktiviti kerja. Dan akhir sekali saya akan menerangkan tentang bila mendapatkan bantuan, siapa yang boleh memberi bantuan dan di mana kita boleh mendapatkan bantuan. Okay, jadi cabaran yang kita alami. Kita semua mungkin mengalami perkara yang sama, iaitu berhadapan dengan pandemik COVID-19.
Tetapi tidak semua kita berada di tempat yang sama. Mungkin ada yang berada di tempat yang lebih selesa, mungkin ada yang berada di ada yang mempunyai kerja yang stabil, ya. Tapi ada yang di luar sana tinggal di kediaman yang tidak selesa, terpaksa berhenti kerja kerana diberhentikan, ya, ataupun pendapatan terjejas, ya. Bagi yang berkeluarga pula, bagi mereka yang ber-PKP, mungkin terpaksa berhadapan dengan anak-anak di rumah ketika sedang bekerja juga. Dan baru-baru ini juga kita ada dengar, ya, dalam musim pandemik apabila lockdown, ya, kes penderaan semakin meningkat, keganasan rumah tangga semakin meningkat. Okay. Selain itu kita berhadapan dengan masalah sekolah terpaksa tutup, anak-anak terpaksa belajar melalui online. Dan tidak kurang juga ramai yang risau diri mereka akan menghidapi virus COVID-19 ini, ya. Okay. Jadi antara cabaran-cabaran lain ialah mungkin penggunaan media sosial yang terlalu banyak, kerana kita sentiasa ingin mengikuti perkembangan tentang COVID-19, dan maklumat palsu juga banyak disebarkan. Baru-baru ini mungkin maklumat tentang vaksin lah, ya. Okay. Selain daripada itu, stigma, diskriminasi. Stigma ini mungkin stigma terhadap pesakit COVID-19 itu sendiri, ataupun stigma terhadap orang yang mengalami tekanan perasaan atau tekanan mental. Kalau dulu sebelum COVID, stigma ini mungkin lebih tinggi, tapi sekarang ini ramai yang rata-rata kita ada menghadapi tekanannya. Okay, mungkin ada yang menghadapi ketagihan, merokok semakin banyak kerana stres, minum, menggunakan dadah, dan ada yang ketagihan bermain komputer game, mungkin anak-anak anda, dan ada juga yang berjudi. Okay, jadi simptom tindak balas terhadap tekanan perasaan mempengaruhi 4 dalam diri kita, iaitu perasaan kita, pemikiran, tingkah laku, dan fizikal. Okay, simptom pemikiran. Apabila kita mengalami tekanan, mungkin kita akan berfikir perkara yang negatif. Contohnya, saya tidak mampu buat, saya patut dipersalahkan. Okay. Tiada siapa yang saya boleh percayai, ataupun saya boleh dijangkiti. Jadi orang yang mempunyai tekanan akan cenderung untuk menanti hal yang paling buruk. Ada juga yang terlalu memikirkan tentang COVID-19. Ada yang mempunyai kerisauan melampau tentang kesihatan diri. Okay. Bagi simptom tingkah laku pula, contohnya tingkah laku kompulsif, mencuci berulang-ulang. Mungkin ini apabila COVID-19 kita baru dengar tentang COVID-19, kita mungkin ada kerisauan dan kita mungkin akan mencuci berulang-ulang. Tapi jika sebelum ini memang sudah ada simptom ini, itu maknanya penyakit lain lah. Kita mungkin ada kuat bertanya berulang-ulang untuk mendapatkan kepastian. Okay. Dan kita mungkin akan mengawal orang lain kerana kita rasa keadaan patut dikawal. Mungkin terlalu melindungi orang lain, terlalu mengawal dan membebel, ya. Ini mungkin terjadi sama ada terhadap ibu bapa ataupun terhadap rakan sekerja atau terhadap orang bawahan kita di tempat kerja. Okay. Ada yang berkepit dengan telefon pintar, ada yang rajin menyebar berita palsu, ya. Okay. Dan ada yang mungkin yang mengalami tekanan, mereka cepat marah, cepat menuduh. Ada juga mungkin baru-baru ini ada diskriminasi, rasisme. Okay. Dan simptom fizikal pula. Apabila kita menghadapi tekanan, kita mungkin mengalami perubahan corak tidur. Okay.
Mungkin pada musim PKP yang lalu ramai yang mengalami perubahan corak tidur kan. Okay. Ada juga yang mengalami perubahan selera makan, mungkin makan semakin banyak ataupun hilang selera makan. Dan ini akan menyebabkan perubahan berat badan. Okay. Jadi simptom fizikal yang tidak spesifik ada banyaklah seperti sakit kepala, sakit dada, sesak nafas, kembung perut. Yang ni Dr. Selva akan terangkan dengan lebih lagi lah selepas ini ya. Okay, jadi tekanan yang normal jika tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi penyakit mental. Bagaimana kita nak tahu? Kita tahu melalui berapa lama kita mengalami tekanan itu. Sekiranya terlalu lama mungkin akan menjadi lebih teruk, akan berkembang menjadi penyakit mental. Dan berapa teruk dan bagaimana ia mempengaruhi prestasi kerja ataupun kehidupan harian. Dan bagaimana ia menyebabkan stres dalam diri anda. Bagaimana ia mempengaruhi hubungan anda dengan orang lain. Jadi sebenarnya kita berada di satu kesinambungan. Tidak ada orang yang betul-betul sehat dan memang akan ada orang yang betul-betul sakit, tapi kita berada di, mungkin kita sekarang berada di tengah-tengah. Mungkin ada di antara kita menuju ke arah yang lebih teruk. Mungkin jika kita dapat mengawal stres kita, kita akan kekal di bahagian yang sehat. Okay, yang ini seperti yang saya katakan tadilah, sekiranya stres mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku dalam tempoh yang panjang dan ia menjadi semakin teruk, ia akan menjadi penyakit mental sekiranya tidak dikendalikan. Okay, jadi kita teruskan dengan penerangan dari Dr. Selva. Dipersilakan Dr. Selva. Can I have my slides on? My slides? Slide saya? Yes. So I can control from here kan? Oh good. Yes. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Ismail Said, Ketua Leadership Institute for Civil Servants in Sarawak. And then Puan Diana, moderator for this forum. Dan kepada Cik Mali Agolah, Secretary for Mental Health Association of Sarawak. Dan para hadirin sekalian. Sorry? Hello, Doktor. Hello, yes. Dan kepada para hadirin sekalian lah pada pagi ini. Saya Dr. Selva Singham Ratna Singham dari Hospital Umum Sarawak. Tapi hari ini representing Mental Health Association of Sarawak lah. Kami nak bincang dan kongsi idea sedikit lah tentang stres ni. Apa ni stres dan macam mana kami nak tahu bila kami ni mengalami stres. How do we know when we are stressed? Then macam mana kami boleh atasi masalah ini kalau stres ini berlaku kepada kami. Tapi kalau sebelum kami boleh mengatasi sesuatu masalah tu, kami mesti tahu masalah itu ada atau tidak dalam keadaan dalam naluri ke dalam badan kita. Kalau tak tahu macam mana nak mengatasi, apa yang you nak mengatasi. And sebelum itu pagi tadi bila Encik Ismail Said spoke, beliau beritahu bahawa di Leadership Training Institute di Sarawak ni for civil servants ni, you all are gonna place a lot of importance on continuous education, pendidikan berterusan, kan? I think that is very important lah. Kalau we call ourselves the Leadership Institute, the best way to lead ialah bila kami berpengetahuan. Knowledge is power. So, I think the Leadership Institute of Sarawak is on the right step. Memang ini satu jalan atau pendekatan yang paling bagus sekali lah. Walaupun COVID kah, no COVID kah, vaksin kah, no vaccination kah, yang paling penting ialah continuous education, iaitu kami membaiki diri kami dari semua angle, dari semua bahagian kami lah. Kami membetulkan diri dan menjadi lagi bagus. Itu that kind of idea is very important. Dan kami setiap hari kami mesti rasa kami lagi bagus hari ini daripada semalam.
That idea is very important. Now, coming to COVID, kalau kami nak cakap tentang COVID, sebenarnya tentang COVID, kalau ada orang yang takut ke mereka akan dapat COVID ke, mereka takkan dapat COVID ke. One thing, satu benda yang kami mesti sedar ialah penyakit COVID ini, dia bukan macam kanser ke, dia bukan macam penyakit yang lain lah. Penyakit COVID ni banyak bergantung kepada kita punya kelakuan dan kita punya cara kita kendalikan kehidupan kami. Itu ialah satu fakta yang sangat-sangat penting lah. Yang saya rasa kami tak emphasize atau kami tak bagi lebih kepentingan. Human behavior affects this illness a lot. Sebab itu satu-satunya benda yang kalau you tengoklah dalam TV ke masa media mana-mana pun, social distancing. Social distancing very important. Penjarakan social. Very, very, very important. Dan kami tak sedar dan walaupun kami tahu dari satu level dari segi pengetahuan ialah di semua tempat you tengok social distancing. Tapi sebenarnya kerap kali kami tak mempraktikkan social distancing ini. That's one. Another thing, I tell you about COVID before we go on to stress. Another thing is wearing the mask. Wearing the mask, very, very important. Of course, you boleh tanya saya lah. Saya cakap wearing the mask, kenapa saya sendiri tak pakai mask? Ini adalah sebab I'm actually now in my house, at home. Dekat internet saya yang begitu laju. Kalau di hospital, the line will be very bad, I tell you straight. So, saya di rumah seorang saja, tak payah mask. Bila ada orang jadi macam sangat cerewet, macam sangat fasih lah. Hingga dalam kereta pun, seorang pun tak nak pakai, itu tak payahlah. Kalau seorang dalam kereta tu, jangan pakailah. Memang selamat. Tapi kalau suami isteri, no problem. Tapi kalau ada orang dari keluarga lain, dari luar, jiran ke apa, you must wear. Wherever you are, you wear the mask. Mask itu sangat penting. Social distancing, mask, and washing your hands and don't touch your face. When you are outside, kalau di luar ke, di mana-mana kedai ke, you tak tahu siapa yang akan ada dan siapa yang takkan ada penyakit ni. So, be aware. You mesti setiap masa sedar yang penyakit ini boleh strike kami bila-bila masa sahaja. You see kalau you tengok newspaper ke message surat khabar, you akan sedar yang baru-baru ini kelompok yang datang dari Green Road, yang two gangster groups yang fought tu kan, yang gaduh over Valentine's Day ke something like that kan. Mereka ni macam you, macam I, macam kami saja, tak ada simptom, tak ada apa-apa. Bila mereka ditangkap oleh polis dan sebab fight tu lah, sebab kegaduhan tu, bila ditangkap oleh polis dan polis ambil ke dia punya checking lah, sebelum mereka nak tahan mereka mesti check COVID dulu. Sebelum mereka boleh masukkan mesti check COVID dahulu. Kebetulan pula mereka COVID positif. Maknanya apa? Apa yang benda tu menunjukkan? Benda tu menunjukkan yang kalau penyakit ini sudah ada dalam masyarakat, kami tak boleh rasa kami ni selamat. Walaupun you punya jiran ke, kawan ke, sesiapa nampak macam okey, tak ada simptom, you tak boleh rasa, dengan orang ini saya tak payahlah jarak sosial. That is very important. Anybody, sesiapa pun boleh jadi menghidapi dan you takkan tahu pun. Awareness is very important. Awareness yang penyedaran, you mesti sedar sesiapa pun boleh dapat. Very important message. The thing is, kalau you know these things, kalau you memahami benda-benda ini, then pengetahuan ini boleh kurangkan rasa stres kamu. Kenapa? Sebab you tahu, okay, mungkin orang itu ada, atau orang A atau B atau C atau D, mungkin mereka ada. Tapi no problem, dengan sesiapa pun, ada dalam bahasa Inggeris, dalam medical science pun, bila kami ambil darah dari pesakit semua kan, kami tak tahu, ada pesakit bila you ambil darah, kalau darah tu sentuh kamu, you boleh dapat penyakit tu.
Ada orang you ambil darah tu you masukkan dalam darah kamu pun tak ada apa benda akan berlaku. So you tak tahu yang mana sebagai seorang doktor, you tak tahu yang mana bila you ambil darah tu boleh infect kamu. Memang you tak tahu. So apa yang kami buat? Cara kami mengatasi masalah ini iaitu nak tahu siapa yang infect kami, sebenarnya you tak tahu. So what do we do? Kami buat satu benda yang kami panggil universal protection. Universal protection. Universal protection maknanya sesiapa yang kami ambil darah tu, kami melindungkan diri sendiri macam you akan infect saya juga. You akan infect ke, you takkan infect saya bila saya ambil darah, saya tak tahu. Yang saya tahu, saya buat universal protection so that saya ni dilindungi dan selamat. Macam itu juga untuk COVID ni, wherever you go, whether places like market ke, shopping center ke, mana-mana lah. Jangan cakap hospital saja tau. Bukan hospital saja. Kadang-kadang hospital tu lagi selamat. Sebab di hospital kami takut. Kami rasa, ini orang nampak macam sakit, itu sakit. Kami lagi careful. Tapi di supermarket ke, di shopping center ke, di mana-mana tempat di luar, mana macam di mana semuanya nampak macam okey. Tempat-tempat itulah sekarang di Kuching juga which are dangerous. So make sure you protect yourself. That is, pengetahuan ini I hope will help reduce your stress. Okay? Very important. Remember, social distancing, penjarakan social, wearing the mask, washing your hand, mencuci tangan, jangan sentuh muka. The face is sacred. Dulu untuk kami, depan orang, you jangan sentuh private parts kan. Dekat kemaluan semua tu, jangan sentuh depan orang kan. Nampak tak senonoh kan. Nampak tak bagus. Sekarang, muka sudah jadi macam private part. Your face is a private part. Don't touch when you're in public. Kalau depan orang, ini sudah jadi macam kemaluan. Jangan sentuh. Faham? It's something that's very good to practice. Seorang pakar infectious disease lah dari Singapura, lebih dari setahun dahulu, pada bulan Januari, Februari tahun dahulu di Facebook, he mentioned, dia beritahu, muka ini macam private part sekarang, jangan sentuh, because that's how the spread. And if you're wearing the mask, jangan ingat you ni 100% protected tau. Sebab kalau seorang yang batuk ke, orang yang bersin ke organisme boleh masuk melalui mata juga. So, be very careful. That is where COVID is concerned. Okay, we go on. Now, where stress is concerned, ini ialah gambar ajalah seorang yang penuh stres lah. You tengok bulan di sana sudah malam, larut malam, masih kerja, beberapa hari tak cukup. I'm sure many of us experience this sometimes kan. Iaitu tekanan stres lah. Stress ni is a very complex word lah. I've given many times this lecture, but to understand this word, betul-betul faham this makna perkataan ini memang susah lah. So we let the word be. We go on to apa ini stres? Apa itu stres? Stres ini ialah satu bila kami takut. Sekarang saya duduk di rumah saya ni, very comfortable, okay, no problem. Aircon pun ada, fan pun ada, light pun ada, tak ada masalah, I'm relaxed. Talk macam ini dah buat banyak kali, I'm relaxed. Tapi katakanlah tiba-tiba semasa I'm giving you this talk dari balcony sana ke apa, saya tengok, saya nampak seekor ular ke atau satu singa ke, harimau ke, immediately I become frightened kan. That reaksi itu is stress. That is stress. Sebenarnya stress ini ialah untuk menghadapi kesusahan, menghadapi kecabaran. Itu reaction yang badan kita buat untuk menghadapi cabaran itu ialah stres. The problem with stress is, kalau stres ini berpanjangan, then dia boleh ada kesan-kesan yang buruk kepada badan kami lah. Itu yang kami mesti realize. Kalau Form 5 students, sekarang Form 5 exams going on kan, ramai students yang stres. Ramai students yang memang macam sangat worried semua. No problem.
yang kalau besok bahasa Malaysia paper 1 bahasa Malaysia hari ini you tak stres, you sebagai, kalau anak you tak stres, you sebagai ibu bapa mesti jadi stres. Kalau mereka stres tu normal. When a difficult situation, things are difficult, orang rasa stres, memang normal. Tapi kadang-kala stres ini dia perpanjangan untuk masa yang lama dan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. That kind of stress is very, very damaging. Stres macam itu yang boleh hapuskan kehidupan kamu. And that kind of stress yang datang tu, dia tidak datang macam satu yang memang menakutkan, macam Form 5 exam ke, atau macam satu ular yang datang tiba-tiba ke bilik kamu ke. Dia tak datang macam tu. Stres itu macam kebiasaan, macam kehidupan biasa kamu saja. Macam seorang isteri yang you tak boleh tahan, yang you nak bunuh. Bangun pagi, muka pertama you tengok ialah muka itu. Malam nak tidur, muka last kali sebelum mata lelap, muka itu juga. Dan dia nak buat idea ke, dia nak buat benda yang memang bertentangan dengan fikiran kamu, dengan apa dalam naluri kamu. Isteri you ada idea yang berlainan. Dua-dua tak dapat ngam, tak dapat become halfway. Bukan stres yang teruk pun, tapi little nibbling. Ini yang mereka panggil nibbling stress tau. Sedikit-sedikit dia makan dalam you punya peace dan you punya badan tu. You punya into your body. Itu yang dangerous. Macam seorang bos. Kalau bos saya lah, katakan di hospital, bos saya teruk lah. Katakanlah bos saya tak teruk. Jangan, nanti saya kena pula. Tapi katakanlah bos saya seorang yang teruk. Setiap hari dia tengok saya saja, dia muka sudah masam, dia sudah tukar sikit. Kalau macam tu, dan setiap hari you tahu kalau pergi sana, kalau saya tanya bos, benda tu takkan jadilah. Kalau you ada perasaan macam tu, untuk masa yang berpanjangan, keadaan yang berlarutan dalam keadaan macam itu, that is very damaging. Very, very damaging. So you must understand tau, you don't think, this one wife, no problem, saya boleh handle. Or boss, saya boleh handle. Benda-benda macam tu memang cause a lot of stress. Memang cause a lot of stress in people, dan memang benda-benda macam tu kesannya atas you punya kesihatan memang teruk. Memang teruk. Long term stress. Okay. We also accept stress ini part of everyday life. Kalau Form 5 student sekarang, budak-budak yang sedang duduk Form 5 sekarang ni, tingkatan 5 SPM, kalau mereka tak stress, maknanya gagal lah tu. Most probably won't do well. Yang will do well, yang akan dapat 8A lah, sekarang ada 15A, 16A pun ada kan. Kalau yang akan dapat 10, 11, 12A itu memang stress. Every time, I don't have children, but I've got my nephews, I'm close to them. Setiap kali exam, they are very stressed lah, inilah, itulah. That is normal, no problem. So sometimes, kadang-kala, stress tu bagus juga. Bagus juga. Dia bukan all bad. Stress tu bukan semuanya teruk. No. Stress tu ada yang bagus juga. Masalahnya bila dia berlarutan untuk masa yang berpanjangan dan dia terlalu lama dan affect you punya body. Dia memusnahkan you punya fikiran dan you pun rasa macam tak boleh menang. Ini that is dangerous. You see ini slide yang bagus dari segi stress. You see on top there optimal stress. Optimal stress maknanya stress yang bagus, betul dan berpatutan. Memang you must have. Kalau you nak buat macam kalau besok katakanlah pengarah saya cakap saya nak ini itu, buat ini itu, mesti ada sedikit stres. Sedikit stres tu betul. Benda tu yang akan buat saya cuba sedaya upaya buat lebih bagus itu semua. Stres tu akan buat kerja saya dengan lebih tekun dan bagi result yang lagi bagus. Tapi kalau langsung tak ada stres, biarlah pengarah cakap apa dia mahu, saya takkan buat, relax saja. No good. Not good. Tapi kalau terlalu banyak stres, dia sudah cakap macam ini, sekarang macam mana, apa saya nak buat? Terlalu banyak pun no good lah. You see, this is the slide to explain to you. Healthy tension. Healthy tension maknanya
hingga satu tahap stres tu bagus. Stres tu bagus, and stress is good to make you perform better. And but once stress tu jadi terlalu banyak, terlalu kuat, you tak dapat atasi masalah tu, you rasa tak dapat menang lagi, you just give up saja. That you see the top part of the curve, di mana performance kan, ini ialah y-axis, x-axis and y-axis lah. Mana x and y? Saya dah lupa dah sekarang. Dari form 5 tingkatan 5 sudah berapa puluh tahun dahulu. Dan you tengok performance di one axis kan, time at high stress. Kalau terlalu lama dengan stress tu, memang graf tu sudah bengkok lah. Dia sudah habis cerita. So, too long stress is very damaging. Little bit of stress, no problem. Continue too long stress, rasa tak boleh menang, tak dapat hadapi, tak dapat atasi masalah ini, that is very dangerous. Okay? Ini adalah satu yang saya rasa sangat penting lah. Kami ni cakap banyak tentang stress. Stress ni perkataan memang susah nak understand sebenarnya. But how do we, macam mana kami nak tahu kami ni stress atau tidak? Macam mana kami nak tahu kami ni stress atau tidak? That is very important. Okay, before we go to this, you just give me some time. Let us go to I nak slide. Ini ialah simptom-simptom yang you boleh rasa kalau you are stressed. Physical symptoms. I talk to you dari segi physical symptoms dulu. We come to psychological symptoms later. Physical symptom, very important. Indigestion. Indigestion maknanya sistem penghadaman kami, makanan tak jalan dengan lancar lah. Memang ada sakit perut kah, butterflies in the stomach kan, rasa tak bagus kah, rasa macam bila you dengar sesuatu informasi atau cerita yang mengerikan atau menakutkan, you rasa macam butterflies in the stomach kan, itu ialah short term stress. Apa lagi feature atau ciri-ciri short term stress? Cramps, iaitu badan kami macam dapat cramp lah. Kami cramp ni macam not lenguh lah. Dapat cramp lah, macam badan otot semua rasa macam tiba-tiba rasa tegang dan sakit. Macam tu lah. Sakit kepala, headache, backache, sakit belakang, insomnia, malam tak dapat tidur. Atau tidur tu tak tidur dengan lena. Tidur very light sleeper. Sikit-sikit pun boleh bangun. Fatigue. Fatigue tu rasa macam letih, lesu. Selalu rasa letih, lesu. Bangun pagi pun rasa letih dan lesu. Lagi satu sign short term stress is high blood pressure. Kadang-kadang you pergi tengok seorang doktor, atau ada orang bila mereka nak derma darah pun mereka dah stres dah. Sebelum derma darah mesti ambil blood pressure. Ambil blood pressure dia memang tinggi. Kenapa? Sebab dia takut. Dia stres nak derma darah tu, dia rasa stres. So darah dia tinggi. So high blood pressure pun boleh jadi satu tanda stres. Anxiety itu rasa gelisah, rasa macam tak not at peace, tak rasa nyaman. Macam rasa gelisah selalunya. Frustration, rasa frust lah tu. Bila you rasa selalunya rasa frust. Dan short term untuk jangka masa yang pendek, kalau sangat stres, kita punya daya pengingatan pun boleh terjejas tau. Short term boleh jadi terjejas. Kalau long term stress, maknanya simptom-simptom ini sudah ada lama. Stress tu you dah experience untuk masa yang lama. Semua penyakit yang you tengok di belah kanan ini memang boleh berlaku. Sakit jantung, ulcers ialah sakit perut, luka di perut, colitis iaitu usus kita ada masalah di sana. Dia sudah macam sudah jadi macam infection lah. Sudah jadi infected. Hypertension iaitu darah tinggi, stroke pun boleh berlaku. Ini bukan saya cakap nak takutkan ke apa tau. Ini memang betul, I tell you. And then heart attack. Heart attack ialah sakit jantung lah. Heart attack maknanya, what does heart attack mean? Heart attack maknanya sebab darah ke heart tu yang alir tu tak cukup ke untuk apa-apa
whatever reason lah, darah yang pergi ke heart, ke jantung tu tak cukup, sebahagian daripada otot, heart ialah satu, jantung kita ialah satu otot kan. Sebab darah yang pergi ke jantung itu tak cukup, sebahagian daripada otot jantung itu mati. That is heart attack. Sebahagian. Kalau massive heart attack maknanya satu jantung sudah kena dan matilah, habislah, orang pun habislah. Tapi biasanya bila berlaku heart attack, kalau cepat kita boleh selamatkan. Then walaupun satu bahagian tu sudah kena macam mati, tapi boleh dipulihkan. Tapi kalau tak bagi treatment yang awal, memang ambil masa yang lama, maknanya sebahagian, small part of that heart, memang that part sudah matilah. Heart attack, you can get. Depression, iaitu kemurungan. Memanglah, ini logik lah. Kalau stres lama boleh dapat kemurungan kan. Then neurosis. Neurosis maknanya ada orang bila terlalu lama stres tu, kelakuan mereka jadi macam pelik sikit lah. Bukan psikotik, bukan psycho, bukan out, bukan macam orang yang tak sioman. Sioman tapi macam odd, macam tak betul sikit. Ada. Then poor concentration. Tak boleh tumpu perhatian. Ini semua ialah kesan-kesan jangka masa panjang untuk stres. Bila seseorang itu mengalami stres untuk jangka masa yang panjang, memang benda-benda ini boleh berlaku. Actually, kalau you very recently, just beberapa minggu lalu, ada dalam kita punya WhatsApp group lah, ada seorang doktor, dia ni cardiologist, pakar jantung. Dia beritahu yang dia tengok seorang pesakit tu, umur dia lebih 40 tahun saja dan kolesterol pun okey, dia punya darah tinggi pun tak ada, gula pun okey, tapi memang dapat heart attack dan hampir nak meninggal tau. Lucky came early, mereka dah dapat bagi ubat semua dan selamatkan dia lah. Then I tanya, ini di KL lah, bukan di sini. I tanya kawan saya tu lah, apa kerja dia? Kerja sebagai apa? Dia cakap, dia kerja sebagai CEO or something like that. Dan memang tempat kerjanya ada banyak stres. Stres tu memang can cause heart attacks. Ini memang kita punya pakar kardiologi semua dah sedar tau. Sebab itu dulu, sekarang because we are very busy lah, dan sekarang sebab COVID, kami tak travel dari satu hospital ke satu hospital. Tapi saya katakan 2-3 tahun dahulu, setiap bulan, sekali setiap bulan, seorang doktor dari jabatan kami, banyak kali saya pun pernah pergi, kami akan pergi ke Pusat Jantung Sarawak. Bila mereka adakan kelas pemulihan, kami bagi satu ceramah untuk 1 jam stress management, ceramah ini. Sebab sekarang pakar kardiologi dah sedar betapa pentingnya stres ini dan macam mana dia boleh hapuskan jantung kamu. Ini adalah satu pengetahuan yang baru tau. Walaupun orang cakap lama dah cakap. Tapi memang inilah satu pengetahuan yang kami sedang sedar. Kami sedang we are becoming aware lah that benda ini memang boleh bring about heart attack, stroke, hypertension, semua penyakit diabetes, semua tu stres ini boleh burukkan lagi. Very important. So we know bila you ada simptom-simptom macam ini bukan yang symptoms yang saya paparkan sekarang di slide ni, bukan katanya kalau you ada simptom ini straight kami cakap stres. No. Kami buat semua investigation dulu, tengok sebab semua ini boleh jadi penyebabnya ada beratus-ratus lah. Semua yang fizikal mereka akan, bila semua tu okey, maknanya mungkin stres yang membuat you ada penyakit ni. So, if you got high blood pressure and all, you better macam tengoklah, betul ke you ni ada stres. Stres ni yang kalau ada utang pun stres tau. Utang yang susah nak bayar pun stres. Kalau berpanjangan itu memang stres yang teruk tau. That kind of thing lah. Okay. Now, this is a very important slide lah, saya rasa. Slide ini sangat-sangat penting lah. Kenapakah kami ni mengalami stres? Ini yang kami panggil model of stress lah. Model of stress di belah kiri you tengok sana external demands and pressures, belah kanan internal demands and pressures. Di atas tu kan. External demands ialah apa orang-orang di luar perlu dari kami lah.
stres yang orang luar bagi kepada kami. Kawan-kawan ke sekolah ke, rakan-rakan sekerja ke, keluarga ke, sesiapa, itu external stress. Selain dari kami, stres yang dibawakan kepada kami oleh orang lain. Internal demands ialah stres yang kami sendiri buatkan sebab benda-benda yang kami nak capai. Itu ialah internal demands. Internal demands, kami sendiri nak macam ini. Jiran saya ada kereta Mercedes, saya pun nak beli. Jiran tak suruh saya beli. Jiran beli sebab dia nak Mercedes, tapi saya nak beli sebab saya nak compete dengan dia lah. Saya nak the word is not coming lah. Saya nak competition dengan dia lah. Saya nak bertanding dengan bersaing. dia. Bersaing. Exactly. Thank you. Saya nak bersaing dengan dia. Dia ada mesti. Then itu ialah internal demand lah. Yalah, gaji dia berpuluh-puluh ribu, gaji saya beratus-ratus saja. Kalau lah katakan, macam mana nak beli? So, jadi stres. That's internal demand. External demand ialah, isteri bagi stres, anak bagi stres, bos bagi stres, semua. Di antara internal dan external demand, iaitu dari stres dari luar dan stres dari dalam. Stres dari dalam lagi teruk, lagi boleh menyusahkan you, dan stres dari dalaman daripada you punya fikiran sendiri yang boleh hapuskan kamu jauh lebih daripada stres di luar. Then of course dalam gambar raja ini, this man, orang yang merah ni, vulnerability factors tau. Maknanya faktor-faktor yang buat kita lebih open to stress lah, lebih mudah untuk dapat stres. Apakah faktor yang buat kami sebagai seorang manusia, saya sebagai seorang manusia, lebih senang nak dapat stres? Ini yang kami panggil vulnerability factors lah. Dari segi genetik pun ada, dari segi coping. Kalau ada masalah, macam mana nak atasi masalah, lifestyle. Here's where dari segi lifestyle semua, spirituality, keagamaan, some moral values in life semua sangat penting lah. Tapi of all of this, you tengok dalam gambar raja ini, dalam warna hijau di sana is perception. Persepsi. Ini perkataan saya, the best I can get is persepsi lah. Perception. Persepsi ialah macam mana saya menggambarkan sesuatu keadaan. Atau kalau sesuatu benda berlaku depan saya, macam mana apakah pendapat saya tentang kelak benda yang berlaku tu. Macam katakan saya punya jiran tu dah beli Mercedes. Ada beberapa cara saya boleh react tau. Katakan dia sudah beli satu Mercedes ke, Rolls Royce ke, kereta yang sangat bagus. Dan mungkin isteri saya cakap, no, belilah. Dia pun sudah beli, kami pun mesti bersaing, mesti bertanding. Kita pun mesti sama juga. Mana boleh dia beli dan kami kurang sikit, mana boleh. Mungkin isteri pun bagi stres. That's external stress. What is your perception? Apakah persepsi kamu bila benda tu berlaku? Okeylah, dia ada Mercedes, no problem. Untuk saya ada kancil saja atau Proton saja, okey. Sebab untuk jiran saya pun kalau nak pergi dari rumah saya ke hospital, akan ambil 15 minit ke 10 minit, akan sampai juga di car park di hospital. Kalau saya ambil kancil saya pun akan sampai juga. So I got no problem. Itu ialah perception. You get what I mean? Walaupun kereta saya memang tak boleh compare, tak boleh banding dengan kereta dia. Kereta dia jauh lebih mahal, jauh lebih bagus. Memang nampak jauh lebih very nice, very canggih. Kereta saya kancil saja, Proton saja. Siapa mau ini yang paling murah. Tapi I am happy where I am. Saya ni dengan kancil saya dengan Proton saya saya gembira. I got no problem. Kereta ini pun ambil saya dari sini ke sana, kereta you pun ambil dari sini ke sana. Thank you very much. Saya takkan buangkan masa saya nak stres, nak worry, nak risau, nak cemburu semua tentang you punya Mercedes. Good for you. I'm happy. Saya rasa gembira yang you boleh beli satu Mercedes. Kadang-kadang bila kami pergi luar, ke mana kedai ke, kalau pergi dengan jiran, kami pun dapat enjoy Mercedes. No problem. That attitude and perception very important. That is what sebenarnya yang membezakan di antara seorang yang stres
dan seorang yang tidak mengalami begitu. Stres memang akan adalah. Kosong stres, bila mati saja tak ada stres lah. Kalau hidup, sedikit stres you mesti ada. Tapi yang membezakan di antara seorang yang akan mengalami stres dan seorang yang tidak mengalami stres atau boleh menghadapi stres dengan cara positif dan bagus ialah daya persepsi dia. Dan attitude. Macam manakah dia punya daya pemikiran bila sesuatu benda berlaku. Itu sahaja. Dan bila kita ada masalah macam ini, ada dua jenis lah. Katakanlah, yang membawakan stres ialah, how long have I got left? Ini idea. Have I gone over my time? No. Another about 20 minutes, doctor. Oh, okay, so, very good. Okay, very good. Thank you. You see, bila ada masalah kan, semua masalah ada penyelesaiannya. Tak ada masalah di dunia ini yang mana tak ada penyelesaian. Macam mana besar ke, macam mana kecil ke, mesti ada penyelesaiannya. Okay? Tapi cara penyelesaiannya mungkin berlainan sikit lah. Cara penyelesaian masalah itu mungkin berlainan sikit. Iaitu macam mana? Dua jenis problem sah. Dua jenis. Satu ialah masalah di mana kita boleh generate solutions tau. Generate solutions maknanya kami memang ada dia punya jawapan lah. Atau untuk masalah ini memang ada pendekatan dia lah. Memang ada cara yang kami boleh buat sesuatu supaya masalah itu diatasi. Itu ialah satu jenis masalah. Katakan macam seorang yang ada hutang, katakan 100,000 lah. Tiba-tiba dia beli ke buat ke apa-apa, dia ada hutang sekarang, tiba-tiba 100,000 hutang sudah ada dalam bank dia, kredit card ke apalah, gaji dia katakan 5,000 sebulan saja. So memang kalau you macam mana nak atasi masalah ini? Gaji saya 5,000 saja. Lagipun mesti makanan untuk keluarga, isteri, anak semua. Macam mana nak bayarkan, nak habiskan hutang ni dan interest lagi faedah atas hutang ini. Macam mana nak atasi? Oh, tak ada solution kalau tak ada dia punya cara pengatasi dan tak ada dia punya penyelesaian. Memang benda ni boleh bawa stres yang teruk. Tapi apa penyelesaiannya? Say, okay, fine. No problem. Saya punya hutang ialah 100,000. Sebulan saya punya gaji 5,000. Setiap bulan saya akan put aside, say 1,000. Setiap bulan 4,000 saya akan hidup. Hidup buat apa-apa. 1,000 setiap bulan saya akan simpan hanya untuk membiayai loan ini. So walaupun nampak kecil, tapi dalam beberapa tahun memang loan itu akan selesai. Kalau you dapat bayar dalam 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun, kalau you bayar 1,000 ke, 1,500, memang loan itu akan selesai. Betul? So untuk masalah macam ini, kami boleh generate solution. Itu ialah penyelesaiannya lah kami boleh buat. Tapi ada masalah dalam kehidupan kami di mana tak dapat membuat penyelesaian. Kalau nak selesai, kesannya buruk sekali atau penyelesaiannya lagi buruk dari masalahnya. Macam kalau you ada seorang bos, you punya bos memang yang you tak boleh tahan. Kalau bos tu memang macam Pontianak, memang macam hantu, kalau you nak tukar ke tempat lain dan boleh tukar, senang saja. Cakap, look, saya tak nak kerja di cawangan ini kan, branch ini saya nak tukar ke cawangan lain. Selesai, bos tu tak ada lagi, hidup you nyaman. Tapi katakan you ada bos macam tu di mana you tak boleh, tak dapat tukar macam tu. Sebab kalau nak tukar mesti pergi ke bandar lain, kalau pergi ke bandar lain keluarga tak boleh tukar, inilah itulah, you tahulah 100 benda yang boleh jadi ke. Masalah tu macam ini pun susah, macam itu pun susah. Nak pergi ke kerja dengan bos yang macam hantu tu pun susah. Kalau lepas dan pergi ke tempat lain pun memang susah. Sebab dan keluarga, isteri, anak semua tak ada. Ini dalam bahasa Inggeris, between a rock and a hard place. A rock or devil and the deep blue sea.
Di sini lautan biru yang sangat dalam, di sana hantu. Yang mana you mau? This kind of thing kami tak boleh generate. Macam mana nak generate solution? Atau katakan you ada seorang isteri kah, isteri ada seorang suami kah, yang memang isteri atau suami dari neraka lah. Inilah suami dan isteri yang Tuhan bagi kamu supaya you tahu macam mana neraka di dunia ini. Kalau ada suami atau isteri macam itu, macam mana nak atasi? Yalah, memang boleh cerai ke apa. Okey lah, kalau baru kahwin, baru-baru lagi tak boleh tahan, okey, senanglah you cerai. Tapi kalau dah ada anak, dah kahwin beberapa tahun, macam mana nak cerai semua kan? Itu memang payah. Kalau you cerai pun masalah nanti, rumah you, setengah rumah you dia akan ambil. Hantu yang you benci tu akan ambil setengah dari wang kamu. Mana boleh hidup, mana boleh gembira. So masalah-masalah macam ini memang tak ada penyelesaiannya. Tak boleh cakap cerai saja ke, atau nevermind lah, biar saja pergi. Cannot. Atau seorang ibu atau bapa di mana anaknya 25 tahun ke 28 tahun tiba-tiba kemalangan di jalan raya dan mati on the spot. Benda macam tu, macam mana you nak generate? Macam apa penyelesaiannya? Benda-benda macam tu tak ada penyelesaiannya. I give you satu contoh, satu example lah. I had a group of friends tau. A couple, very good friends of mine tau. Very, very good friends of mine. The wife dia tu pensyarah tau. Bukan di sini bukan di Sarawak lah. Tapi the wife is a pensyarah. Dia memang lecturer lah. Memang senior. She's a senior consultant tau. Senior consultant. And the husband pun consultant tau. Senior consultant. Both medics. Dua-dua pun dalam bidang perubatan lah. Very, very successful. Very high flying lah. Memang orang yang sangat dari segi pekerjaan dan kerjaya memang mereka sudah tahap atas sana lah. Dan kalau depan orang memang they look very happy. Kalau depan orang memang they look very happy. Dan mereka all okay, no problem. Tapi sebenarnya suami dan isteri tu sangat berlainan. Isteri tu is seorang yang memang kita panggil dalam bahasa Malaysia go-getter tau. Mesti dapat ini, mesti dapat itu. Semua dia very enthusiastic lah. Dia sangat berminat nak buat banyak benda. Suami tu dia memang relax. Mereka ada 2 orang anak tau. 2 orang anak perempuan tau. Orang Tamil lah. Tamil macam saya, orang Tamil. So, kawan saya, dua-dua pun kawan saya. Laki tu, dia nak anak-anak dia tu belajar bahasa Tamil. Tapi, isteri tu cakap, apa guna bahasa Tamil? Nak belajar bahasa Tamil ni, nak pergi mana? Tak payah. You learn bahasa Malaysia, English, cukup. No need to learn Tamil. Tapi suami tu dia traditional. Untuk dia, bahasa Tamil ialah bahasa ibunda. Bahasa ibunda you mesti tahu semua tau. Tapi the wife said no. Akhirnya, dua-dua anak dia tu, mereka memang tak dapat cakap Tamil lah. Sebab tidak diajar. Sedikit-sedikit sajalah. Tapi mereka tak dapat cakap dalam bahasa Tamil. So, untuk bertahun-tahun tau, berapa kali dia cuba kita buat ajar mereka Tamil, tapi tak jalan. Stres itu over many years tau, over beberapa tahun. Akhirnya ini berlaku sekarang sudah hampir 10 tahun dahulu tau, 9 tahun dahulu. Pada masa tu kawan saya umur dia 41 atau 40 saja. Dia dapat heart attack tau. Myocardial infarction, heart attack. Dan tapi kehidupan ragam hidup macam itulah yang menyelamatkan kawan saya tu, lelaki tu ialah isteri dia juga, sebab dia doktor di hospital tu. Dia ambil dia ke hospital cepat-cepat, bagi dia ubat untuk heart attack. Ada golden hour tau, dalam 1 jam tu mesti bagi ubat. Got him the ubat dalam 1 jam, memang dia diselamatkan lah. Sekarang memang normal. Tapi dan pada masa heart attack itu berlaku, ialah pada masa itu saja kawan saya baru tukar dari government ke private sector tau. So semua orang salahkan private sector lah. Sebab dia dah pergi private, lebih stres. Dan dia pun ialah untuk selamatkan muka dia cakap biarlah very. Tapi sebenarnya sebagai seorang kawan karib dan kawan bagus, I know
apa yang buat dia dapat heart attack tu bukan private practice atau stress of work. It is stress at home yang buat dia dapat heart attack tu. Sebab memang di rumah dua-dua orang nak pakai seluar. Lelaki pun nak pakai seluar, isteri pun nak pakai seluar. Tak boleh lah. Seorang saja boleh pakai seluar. Kalau dua-dua pakai seluar, habislah cerita. So, itu yang masalahnya. Itu yang masalahnya. So, bila benda-benda macam ini berlaku di mana masalah itu tak boleh diatasi dengan secara kita generate solutions kan. Kita bagi cara-cara penyelesaian. Bukan semuanya ada cara-cara penyelesaian. Ya, masalah macam ini di mana tak ada cara-cara penyelesaian, kita mesti we must be mature. Kita mesti matang dalam fikiran kami. Benda ni bukan senang, benda ni bukan senang, cakap terus terang. Benda ni bukan senang, tapi kami mesti matang dari segi fikiran, and you release and let go of it. Biar benda tu berlaku. Release. Bukan senang juga tau. Bukan senang juga. Release and let go of it. Maknanya, biarlah. Di sinilah kami punya spirituality, your faith in a higher force, kuasa yang lebih, takdir, semua tu memainkan peranan. Di sinilah. So sebab kadang-kadang benda tu kalau you cuba tak dapat, you lepaskan kepada takdir saja. Lepaskan kepada takdir. Dan say, okay lah, look, ini jangan sebelum cubalah. Cuba sedaya upaya. Buat sebaik mungkin. Buat sejauh mungkin. Kerja setekun mungkin. Tungkus lumus, cuba. Kalau memang tak dapat, then you surrender. And you surrender fully. And say, no lah. This is memang saya dah cuba, saya dah buat. Ini mungkin takdir, saya lepaskan saja. Tapi falsafah macam tu tiba-tiba tak boleh jadi tau. Falsafah yang you nak release dan cakap, okay, saya biar let takdir take over tu. Falsafah tu takkan jadi dalam naluri kamu pada masa masalah itu berlaku. Falsafah hidup macam itu mesti jadi you punya falsafah hidup dalam naluri even before, sebelum masalah itu berlaku. Baru bila masalah itu berlaku, you can tell. Okay, by the way, benda macam ni berlaku, no problem. Macam ada kanak-kanak, mereka dapat 7 A's, 10 A's, tak dapat. Form 5 tak dapat. Dia nak 10 A's, dia nak 7 A's, dia tak dapat. Dan tiba-tiba ada yang nangis. Di negara lain semua macam Japan, semua mereka terjunlah, matilah. Itu ialah sebab all their life, sepanjang umur, matlamat ialah mesti dapat tenis, mesti dapat tenis, mesti dapat. Walaupun kami tak terus terang beritahu kanak-kanak kami, kami tak directly cakap, I want 10 A's. Tapi bila neighbor, jiran, kawan, friend, semua dapat 10 A's, wah, tengoklah, so smart. Begitu pandai, cerdik budak tu. Dia dapat 10 A's. We admire. When you admire, you nampak, oh, admire macam tu, anak you terpengaruh. Oh, kalau maknanya kalau saya tak dapat 10 A's, memang bapa atau ayah akan ingat saya ni tak. Mereka takkan sebegitu gembira lah. So, dalam naluri anak you dah ingat, oh, saya mesti buat macam itu juga. Never do that. Never do that to your child, to your wife, or to yourself even. Never do that. From the start, you tell. Macam nephew saya, walaupun touch wood, they are doing okay. Apa yang kami bagi tahu mereka dari masa kecil lagi, you do your best, that's all. Itu saja. You do your best. You buat sebaik mungkin. Sebaik mungkin tahap kamu. Cukup. Tak payah 10 kah, 11 kah, 12, kami tak kisah. Kami mau kegembiraan dan kami mau you try as hard as you can. Itu saja. Itu saja. If you try as hard as you can, you sedaya upaya, bertungkus lumus sejak, you buat sebaik mungkin. You dapat 5 A's ke 3 A's, fine. No problem. Very good. You tried your best, that's your best. Very happy. Ultimately, pada akhir katanya dalam kehidupan ini, semuanya Presiden Amerika kah, penyapu apa di jalan raya kah,
orang yang sapu jalan raya kah, bukan penyapu lah, sorry, orang yang sapu di jalan raya kah, atau Presiden Amerika, dua-dua pun masuk tanah saja. Ada perbezaannya, ada yang dibakar, ada yang tidak dibakar. Masuk tanah juga. Itu saja akhir katanya lah, betapa besar atau kecil. So, bila you faham falsafah tu sudah dalam naluri kamu, bila benda-benda yang stressful macam ni berlaku, you understand. It's what to do, one of those things. Pada masa itulah, takdir, sense of surrender. You rela lah, you give, okay, I've done my best. Itu saja. I let it be lah. I lepaskan tangan, tengok macam mana. Tapi buat sedaya upaya. Bila-bila dalam kerja saya pun kadang-kadang ada masalah kah, ini kah, itu kah. Saya akan buat sebaik mungkin. Kalau ada masalah, saya tahu kalau saya cakap dengan orang ini atau bincang dengan bos itu atau bincang dengan bos itu, benda ini boleh diatasi. So memang kalau bos di KL, saya terpaksa, baru-baru ni saya ada satu problem, saya terpaksa pergi ke KL. Ini tahun lalu lah, terpaksa pergi ke KL untuk bincang dengan bos saya di KL, National Head, Ketua Perkhidmatan. I took the flight, I went, I jumpa bos saya and cakap dengan dia. Di KL, bukan di sini saja. Di KL, saya pergi ke KL dan jumpa bos itu dan bincang. Sebab dalam hati, yang akan jadi juga. Itu kami tak boleh tukar. Itu memang saya sudah terima sebagai hakikat hidup. Kami tak boleh tukar. So, tapi saya mesti rasa yang saya sudah cuba sedaya upaya. So, I went to KL and met saya punya ketua perkhidmatan di KL dan beritahu dia, inilah masalahnya, ini problemnya, ini. I leave it to your good hands. Saya lepaskan dalam tangan kamu, you buat yang betul sekali. So, at least when I came back, saya tak tahu apa jawapannya. Macam ini kah, macam itu, saya tak tahu. Tapi, satu saya tahu. Saya dah cuba sedaya upaya kebolehan saya. Itu saja. That falsafah hidup is very, very, very important. If you have that kind of falsafah hidup, kalau you mempraktik falsafah hidup macam tu, then betapa susah ke, betapa kecil ke, stres akan ada, tapi you will handle the stress much better. I think that's very important to realize lah. That's very, very, very important to realize. Okay? Itulah I think slightly memang ada 40, 50 kan 60, jangan risaulah. I want to get this idea across. Inilah idea yang saya nak bagi kepada orang ramai lah. I think there's 400 people ke, 420 people ke. Yes. To all these people. And akhir kata, the other word of advice I have is dari segi stress semua ni, very soon tentang COVID ni, public also will be asked to vaccinate kan. Please vaccinate. Please vaccinate. As leadership people, orang yang menuju hala tuju, yang di depan hala tuju servis ni ada people. Frontliners is this, but we are frontliners. Doctors are frontliners. You all are leaders, leadership people. As leadership people, don't listen to all these WhatsApp karut that comes out. Don't vaccinate this one, that one, don't. The vaccines that has come to Malaysia, Pfizer and all, is a safe vaccine. Use it. Take it. We are living, in a sense, we are lucky. Yes, everybody condemns Malaysia lah, inilah, itulah mereka condemn. Tapi, whatever said and done, the vaccine datang kepada kamu ni percuma. Rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Musuh ialah COVID-19. Semua orang nak support COVID, tapi semua orang tanya saya, begitu takut tentang vaksin. I tanya mereka, you ni tak takut tentang COVID kah? Kenapa you takut tentang kawan dan nak berkawan dengan musuh? I tak faham. So that's another thing. When the vaccines come, please sign up. Please sign up. That's all lah. Thank you very much. Terima kasih untuk your time, and thank you to the Leadership Institute for inviting us from Mental Health Association. Thank you. Thanks. Ms. Mali, would you like to continue a little bit before I raise all the questions? Yes, ada suara.
You WhatsApp Marli. Marli, we can't hear you, Marli. It's Marli. Sorry. Okay, so I will talk about, saya akan bercakap tentang bila, bagaimana dapatkan bantuan dan siapa yang boleh bantu. Okay. Jadi bilakah kita dapatkan bantuan? Kadang-kadang kita tertanya-tanya, saya stres sekarang. Tapi adakah stres saya ni teruk kah? Ataupun saya boleh handle sendiri? Okay. Jika simptom stres berlarutan atau semakin teruk, contohnya macam Dr. Selva cakap, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampaikan ia menjadi kehidupan anda, walaupun perkara yang walaupun tiada perkara emergency ke yang menyebabkan kita stres, tapi kita sentiasa berasa stres. Okay. Dan cara kita mengatasi stres tidak sihat, contohnya setiap kali stres minum arak, setiap kali stres minum arak, atau setiap kali stres pergi beli barang yang mahal-mahal contohnya, atau setiap kali stres makan banyak-banyak. Jadi itu ialah cara mengatasi yang tidak sihat. Dan kumpulan yang berisiko tinggi juga perlu mendapatkan bantuan. Okay. Tanggapan sendiri tentang kesusahan mengatasi tekanan, seperti yang Dr. Selva cakap, persepsi. Jika anda sentiasa mengalami persepsi tentang perkara di sekeliling anda, persepsi yang negatif, jadi anda perlu mendapatkan bantuan. Contohnya pergi ke kaunseling. Kaunselor akan membantu anda untuk mengubah gaya pemikiran anda. Okay. Yang ketagihan juga sangat-sangat penting untuk mendapatkan bantuan. Penggunaan internet berlebihan, prestasi menurun, hubungan dengan orang lain terjejas. Tak kisahlah hubungan dengan rakan sekerja ke, dengan suami isteri ke, dengan anak-anak. Okay. Pengurusan diri yang semakin merosot. Contohnya, dulu rajin make up lah. Tiba-tiba lepas stres lalu kan, sudah malas nak menguruskan rambut, malas nak memakai pakaian yang kemas lagi. Okay. Dan akhir sekali ialah mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain. Jika anda ada pemikiran untuk membunuh diri contohnya, ataupun jika anda ada pemikiran untuk mencederakan orang lain. Okay, jadi when most people start therapy, ini perkara yang lazim berlaku lah, terutama dalam masyarakat kita. Kita hanya mendapatkan bantuan sekiranya kita mengalami krisis yang betul-betul tinggi, contohnya antara hidup dan mati, contohnya lah. Ataupun antara bercerai atau tidak, contohnya. Ataupun antara nak dibuang kerja atau tidak, nak berhenti kerja atau tidak. Baru nak dapatkan pertolongan. Jadi itu tidak sepatutnya terjadilah. Kita boleh mendapatkan pertolongan sebaik sebelum kita mencapai krisis. Apabila kita ingin mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, kita ingin tahu macam mana caranya. Dan apabila kita ingin belajar tentang diri sendiri, apabila kita berminat. Dan akhir sekali apabila kita mengalami simptom-simptom awal stres. Kita cepat-cepat dapatkan bantuan. Dari mana kita dapatkan bantuan? Okay. Boleh dapatkan di rumah, contohnya bercakap dengan orang yang dipercayai. Contohnya bercakap dengan suami ke, isteri ke. Kalau suami atau isteri jenis yang tidak mendengar, mungkin kita bercakap dengan rakan baik kita di tempat kerja. Atau kita pergi ke klinik. Kita berjumpa dengan doktor jika stres kita berlarutan. Kita menghadapi segala simptom-simptom seperti sakit kepala, sakit perut, ya. Pergi ke klinik swasta juga boleh. Dan kita boleh pergi ke pusat kaunseling. Ataupun kita pergi ke tempat beribadat. Ataupun NGO seperti kami. Jadi dari siapa? Ahli keluarga, rakan-rakan, orang yang arif tentang agama, kaunselor, pakar psikologi,
pekerja sosial, doktor pakar. Jadi jenis bantuan yang ada, ubat. Ubat ini seperti yang doktor ataupun pakar psikiatri bagilah, seperti Dr. Selval. Kaunseling dengan psikoterapi biasanya lebih kurang samalah. Bantuan sosial ialah bantuan daripada rakan-rakan ke, ataupun kebajikan ke, ataupun daripada persatuan ke, saudara mara ke, itu ialah bantuan sosial lah. Di mana dapatkan bantuan? Hospital Sentosa boleh. Jika anda merasakan anda mempunyai banyak simptom-simptom kegelisahan, simptom tekanan, simptom kesedihan yang berpanjangan, bolehlah menghubungi Hospital Sentosa. Hospital Umum Sarawak juga menawarkan perkhidmatan kesihatan mental. Jadi bagaimanakah mendapatkan pertolongan dari Hospital Sentosa atau hospital umum ialah pertama kali rujuk doktor di mana-mana klinik kesihatan kerajaan. Klinik swasta juga boleh. Dan terangkan gejala-gejala yang anda hadapi serta minta surat rujukan ke Hospital Sentosa ataupun klinik psikiatri di Hospital Umum Sarawak. Okay. Kemudian buat temu janji di hospital tersebut. Dan akhir sekali, setelah membuat temu janji, anda bolehlah berjumpa dengan pakar. Okay. Talian Kasih juga menawarkan perkhidmatan kaunseling, tapi saya tidak pasti buat masa sekarang. Adakah mereka masih menawarkan perkhidmatan kaunseling untuk bagi mereka yang terjejas dengan COVID-19? Yang saya pasti mereka masih menawarkan perkhidmatan kaunseling untuk kes penderaan, kes keganasan rumah tangga, mereka masih ya. Okay, Mercy Malaysia juga ada menawarkan kaunseling atas talian. Dan kami juga menawarkan bantuan kaunseling. Selain itu, jika anda lupa di mana anda boleh mendapatkan bantuan, anda boleh hubungi kami di 082-231-459. Kami akan beritahu anda di mana anda boleh mendapatkan bantuan yang sesuai untuk anda. Okay, dan jika anda ada Telegram, anda boleh pergi ke channel Sarawak Mental Health Information Center. Di dalam itu terdapat pelbagai maklumat tentang di mana anda boleh mendapatkan bantuan di seluruh Sarawak. Okay. Jadi bagi krisis kesihatan mental, krisis ini ialah keadaan yang betul-betul teruk lah. Contohnya cubaan membunuh diri ataupun ada rakan-rakan atau ahli keluarga yang agresif ataupun mengalami psikosis akibat dadah. Hubungilah polis. Tapi jika psikosis akibat dadah, kalau boleh jangan sebut dadah lah. Cuma sebut contohnya lah rakan saya bersifat agresif. Itu sajalah. Hubungi polis. Kerana ini adalah hal kecemasan. Okay. That which does not kill us makes us stronger. Ini Friedrich Nietzsche cakap, apa yang tidak membunuh kita membuatkan kita lebih kuat. Sekian, terima kasih. Thank you, Dr. and Mali. You know, from so much of sharing. Apa yang saya boleh kongsikan ialah pengalaman sendiri ialah tekanan dalaman, boleh kita panggil sebagai tekanan dalaman ialah berjauhan dengan orang-orang yang kita sayang, terutamanya orang tua yang perlukan kita sebagai sokongan. So that's one thing I think yang saya sendiri hadapi, kerisauan tentang kebajikan mereka, adakah mereka kesihatan mental mereka juga terjaga. Ya, Dr. and Mali, I have actually beberapa soalan di sini. I want to share with you. Peter Bartolomeo, dia ada berkongsi lah sebenarnya tentang apa yang doktor cakap tadi, tentang akibat tekanan terhadap sistem imunisasi kita, our immune system. And then harusnya bagaimana social media memberikan tekanan lagi terhadap
penyumbang kepada peningkatan stres penjawat awam ataupun rakyat kita secara umumnya. Would you like to say something about that, Mali? Social media dengan immune system yang akibat daripada stres ni. Okay, stres memang mempengaruhi immune system lah. Kerana apabila stres, badan kita akan mengeluarkan hormon macam kortisol. Jadi kortisol ini akan menyebabkan keradangan dalam tubuh kita dan ia akan melemahkan sistem imun badan kita. Jadi bila kita stres, kita mudah mendapat contohnya sesama ke, mudah dapat jangkitan, ya. Okay. Tentang social media pula, social media ini ada baik dan buruknya lah. Yang baiknya ialah kita dapat berhubung dengan orang yang jauh dari kita lah. Kita dapat melihat perkembangan saudara mara ke rakan-rakan ke yang kita tidak dapat jumpa tiap hari lah. Tapi yang buruknya ialah bergantung pada persepsi diri kita. Macam mana yang Dr. Selva cakap lah. Kita lihat orang post sesuatu yang baik. Bila kita sentiasa berfikiran negatif, kita akan cakap, oh riaknya orang itu. Ataupun kita akan cakap, kenapa saya tak ada benda tu? Kenapa dia ada? Macam mana dia boleh dapat? Itu contohnya lah bila kita tengok Instagram, social media. Dan satu lagi ialah bila kita tidak dapat membuat pertimbangan yang wajar. Bila kita melihat berita lah, contohnya berita palsu, kita terus percaya. Kita tak buat second opinion dulu. Kita tak tanya pendapat orang lain ke, sumber yang lain yang lebih sahih ke. Kita tak cek pun. Itu keburukannya lah. Jadi ia akan menyebabkan kita stres ataupun panik. Kadang-kadang ada maklumat dalam media sosial yang sengaja membuatkan orang panik. Ya, itulah dari saya. Jadi macam doktor cakap tadi kan, awareness of apa yang benar, apa yang palsu itu sangat penting ya doktor. I have the next question for you, doctor. Izan Rafida Ahmad Rafai is saying, is refusing to wake up from sleep or feeling tired and not wanting to get up for days is a sign of stress or depression? Tak mau bangun daripada katil, itu cabaran tu. Yeah, no, I saw that soalan di sana lah in the question thing. If you say refusing to get up means ini ialah satu yang willful tau. Orang tu memang tak nak keluar dari katil ke. Memang if you say refusing, it depends. If satu hari, 2 hari dia tak nak bangun apa, okay maybe lah. Tapi if you say dia tak nak bangun beberapa hari, memang berminggu-minggu, mula-mula tak nak bangun, sekarang jadi lagi teruk, tak nak campur dengan orang, makan saja keluar, sure it's a sign of mental illness or some kind of issue lah. And assessment is necessary lah. Mesti bawa ke hospital untuk doktor tengok dan assess lah, because stres and kemurungan bukan dari segi satu simptom atau satu aspek sahaja. Bila you bawa saudara ke orang itu ke hospital, ada banyak soalan yang kami akan tanya. Ada banyak faktor yang boleh buat seseorang itu berkelakuan macam itu. So all of that kita mesti soal tanya, mesti tengok, mesti assess. Baru you can say lah, ini physical illness ke, ini mental illness ke, what is the actual problem. Often kalau macam ni, kalau baru-baru ini ada seorang kawan saya GP dari Klang ke Kajang yang panggil saya tentang dia punya kawan punya suami. Dia punya kawan punya suami, dia tak nak keluar dari katil lah macam ni. Dia memang tak, dulu beberapa bulan mungkin ada macam mild symptoms, depression, kemurungan, mild symptoms. Selepas itu sekarang baru-baru ini memang tak nak keluar dari katil, memang tak nak buat apa-apa. Makan pun mereka terpaksa swab eat. This, if you ask me, memang got problem lah. So I said take to a hospital, get the person assessed. Because you don't know whether it's physical illness ke, you don't know whether it's mental illness. Buat assessment yang betul, then we know. It is this or that, then kita rawat mengikut apa kita punya result dari assessment kami lah. So sebaik-baiknya kita jangan buat konklusi sendiri ya doktor? Yes, jangan buat konklusi and we must get assessed properly because you don't know. That kind of thing lah.
Alright. So there's a very, I think tickle me a little bit this soalan dari Julia Philip, dia tanya. Macam mana nak menangani kawan yang kita suspect ada mental health issues. We are becoming the doctor and then we thought that this person dia ada mental issues. So although tadi doktor cakap jangan concludekan, jangan buat assumption sendiri, tapi kesimpulan sendiri lah. Julia is asking, how do you menangani masalah sekiranya kita berdepan dengan rakan-rakan sekerja yang begini? You see, kalau seseorang itu ada, let's say lah, masalah dia ialah kesihatan mental dari segi kemurungan ke apa. Kalau you tell the person, saya rasa you ada kemurungan, pergi tengok doktor, pasti dia takkan pergi. Sebab itu ialah stigma lah, problem lah, this, that and the other. Saya rasa untuk seorang yang ada kemurungan semua, if it's like depression ke stress, kita cakap kepada mereka, kita bincang tentang masalah, apakah masalahnya, apa yang buat you rasa macam ini. Mungkin kalau you pergi tengok doktor, mungkin masalah-masalah ini dia boleh bagi idea ke, that kind of talk mungkin boleh lah, doktor ke, counselor ke, psychologist ke, macam tu Mental Health Association Sarawak, Mali punya tempat ke, it is just counselling. Okay, you ada masalah ini. Sebab what we can tell them is semua, kalau betul-betul ada masalah itu mesti kami cuba selesaikan lah kalau dapat. Kalau tak dapat, then too bad lah. Tapi even there's one soalan around here, kalau you tengok mereka, sebab COVID ni banyak stres, ramai orang ada stres, macam mana nak atasi stres? Kami mesti tahu apa punca stres dia, apa yang buat dia stres. Adakah masalah kewangan atau masalah kekeluargaan? Ada orang yang rasa stres sebab dia tak dapat wang yang cukup, gaji yang mungkin dah lost his job, hilang kerja, tak ada wang, macam mana nak hidup? Itu kami tak boleh pergi kepada seorang macam tu dan cakap, come, mari kita cakap pergi tengok kaunselor. Apa kaunselor nak buat? Kaunselor tak boleh bagi you wang. Okay, what's your problem? You've lost a job. Okay, macam mana cara you boleh dapat wang lah? Let's solve the actual problem or try and help. You see, there is this person, kalau tak dapat kerja yang lama tu yang bagus, pergilah buat kerja yang senang ke apa. At least get some money. Those practical solution jangan abaikan dalam keadaan ini. Sebab these are real problems, are real solution. Betul-betul tak ada wang, macam mana kaunselor nak tolong? Kaunselor atau doktor nak tolong? Cakap untuk 3 hari bagi. Ada satu soalan di sana, ubat boleh atasi tak? Macam mana ubat atasi? Ini ialah masalah praktikal, betul punya, they need help. We must try and find solution. Very important. And if you can do that, then great. But there are some people who have like mental illness, memang macam sudah tak siuman, which is not well. Macam penyakit yang kami panggil macam gila, sakit jiwa, really out. Itu semua you boleh cakap hingga kerongkong kering pun takkan jalan. That one, if they are bad, if very bad lah, I'm talking about people who are very bad. Kebanyakannya bukan macam tu. Ini just a few that can be very bad. That one you get police or get this one, get them to hospital, we will treat. Sometimes people try, they really suffer tau. Memang this thing is a very good question because ada orang you sedikit-sedikit you cakap cara okay boleh pergi, mereka boleh dapat pertolongan. Tapi ada yang sudah teruk, you try however much pun mereka takkan tau. Those you have to get macam police help or something like that lah. Get them if very bad lah, kalau sangat teruk lah. Kalau tidak, see what your solution problem sign, see macam mana boleh generate solution lah, cari penyelesaian. Alright, doktor. Actually kita mesti menangani dengan cara yang sangat berhati-hati apabila kita melihat rakan sekerja ataupun teman kita yang kita syak wasangka ataupun conclude yang mereka ini menghadapi penyakit mental, para masalah. Alright, just now tadi Cik Mali ada cakap kan, ada beri kami orang semua link dan nombor telefon siapa untuk dikontak. This Charles Johnson Chagi nak tanya jugalah selain daripada bercakap dengan orang-orang ni, self meditation macam kita pergi meditasi,
like yoga ke apa, bolehkah ini semua mengurangkan tekanan? Boleh, tapi meditasi ini bukan benda yang senang untuk diaplikasikan lah. Kalau nak aplikasikan meditasi, boleh rujuk macam contohnya kita boleh belajar mindfulness, mungkin ada kursus mindfulness macam tu lah, ataupun kita boleh beli buku macam mana cara untuk meditasi. Jadi ada banyak cara-cara lah. So meditasi memang bukan senang lah. Kalau kita fikir saya nak meditasi, lepas tu sekarang kita cuba nak pejam mata, nak bermeditasi. Kenapa masalah saya tak lari? Mungkin cara itu tidak baik. Yalah, jadi ini macam memang serupa seperti mencari, tapi doktor ada cakap tadi kita mesti cuba sedaya upaya untuk menangani masalah tu secara spesifik, kan doktor? Ya. Yes. No, the question about meditation, just if I may share, I think what Mali said is very correct. Memang you see, like if you know how to ride a bicycle, menanggung basikal, atau if you know how to drive a car, kan, if you know macam mana nak pandu kereta. Kalau you ambil kereta kamu pergi jalan-jalan on a Saturday or Sunday, free road dekat Padawan sama, into the jungle semua, you just drive. Memang very relaxing, kan, very relaxing, very enjoyable, can take your mind off things. Memang satu aktiviti yang boleh meriangkan fikiran. Tapi kalau you tak tahu macam mana nak pandu kereta atau menunggang basikal, pada masa you nak relax tu, you cuba ambil kereta dan pergi, nak pandu kereta tu akan bawakan stres kepada kamu. Betul atau tidak? Kereta di sini, motorbike di sana, kan, basikal di sini. Memang perkara itu sendiri boleh bawakan stres. Meditation is like that. If we don't know how to meditate dan kita tak tahu macam mana macam bila kehidupan kami biasa, kami tak tahu macam mana dan relax sambil meditation, bila masalah berlaku jangan harap meditation will help. Walaupun meditation is very good. That's why I say even for the children and all, kami falsafah exact same thing. The falsafah hidup tu mesti ada sebelum masalah tu berlaku. Macam you build one house, kan, you build sebuah rumah. Kalau the foundation yang piling semua untuk rumah tu sangat kuat, rumah tu you bina rumah tu dengan kuat, macam mana ribut taufan pun rumah tu akan stand steady, tak ada masalah. Tapi kalau foundation is flimsy, foundation semua buat sambil lever, you do it very lightly, sedikit angin tiup pun rumah akan ceroboh. So all these ideas all are good ideas, but kita mesti praktikkan dan amalkan ini. Bila hidup bagus, we are good, falsafah hidup mesti betul. Then bila masalah berlaku, dia takkan jadi masalah pun. That kind of thing lah. Okay, doktor, ada soalan cepu mas ni sebenarnya. Doktor pernah stres ke? Macam mana doktor menghadapi tekanan, stres untuk diri doktor sendiri? Itulah yang saya bagi tahu tadi. Memang of course every other day ada stres, tapi bila ada masalah atau ada stres, kita pecahkan masalah itu kepada beberapa bahagian lah. Okay, yang mana kita boleh selesaikan, yang mana tak dapat selesaikan. Benda-benda yang saya boleh selesaikan, saya boleh betulkan atau memperbaikkan, saya akan buat benda itulah. Yang lebih daripada itu, yang luar tangan saya, I lepaskan sajalah. Yang akan jadi jugalah. Itu ialah takdir lah. Tapi saya buat sedaya upaya dalam keupayaan saya sebaik mungkin. Actually pagi tadi pun, this morning our talk was at pukul 10, kan. Petang semalam pukul 4:30 I got a WhatsApp, "Doctor, there is one complaint, this one we must attend. Can you come and help?" Tapi mesyuarat tu akan start pukul 9. Petang semalam. So itu pun stres, bah. Look, 10 o'clock I got talk. You want me to go and attend a meeting at 9 o'clock? Surely the meeting won't stop by 10 o'clock. Meeting tu takkan berhenti. Nanti saya duduk di sana pun stres, datang sini pun lewat. Memang akan bawa stres. So first bila dia tanya saya, sebab yang tanya ialah orang besar di hospital saya. First I said, okay lah, don't worry, we can come. Tengok macam mana. Then balik rumah, I thought about it. I thought memang fikir, I said no.
this one lagi bagus saya datang awal sini dan tunggu hingga webinar ini start daripada saya pergi buat semua benda nanti satu benda pun tak buat dengan bagus. Yeah. So I told saya punya junior, no, I tell you what, I spoke to my pengarah, I said, look, I can't come sebab saya ada seminar dengan Leadership Institute ni, so somebody else will attend on my behalf for that. It's just a meeting sajalah. Not macam tengok patient ke apa. Patient I can see afterwards, come in the afternoon. Ini meeting, orang datang mesti buat masa tu. So I said, this one meeting, let my number 2C, dia akan duduk dan kendalikan. Saya akan buat benda ni lah. Okay lah, settle. So walaupun little bit stress, but settle lah. Like that, ada banyak stress tu. So you buat sedikit lebih dan lepaskan lah. Itu saja. Tengok macam mana. Hari ini you cakap kepada saya, ceramah ini mesti cakap dalam bahasa Malaysia. Bukan dalam bahasa. Itu pun stress untuk saya. Sebab semua pelajaran, semua dalam bahasa Inggeris, bah. Tiba-tiba datang sini, I said never mind, kita cakap sajalah bahasa Malaysia, national language, bah. I learn everything in Malay. Why should I find it a problem? Bahasa Malaysia Sarawak saya tak tahu lah. Bahasa Malaysia national memang saya tahu. So cakap sajalah. Kalau sorry lah. Alright, Doctor. I'm just gonna give them 2 more question. 2 lagi soalan sebelum kita akhiri sesi ni. This lady, her name same name as mine lah, Diana also. She is asking one of the things that she noticed bila ada anxiety, perut akan kembung. Adakah itu satu simptom? Yes, memang itu. I said what, indigestion. Indigestion kan maknanya daya penghadaman kami itu akan kurang. Tapi I'll tell you something. No doubt stress boleh membawakan perut jadi kembung semua, rasa tak selesa, rasa macam tak senonoh macam makanan you makan. Selalu burping. Burping macam mana bahasa Malaysia burping? Selalu burping lah. Sedawa. Yes. Itulah. Selalu rasa macam itu. Yes. Now, itu semua ialah sign stres, betul. Tapi you jangan anggap you dapat benda ni sebab stres. Go and see a doctor, buat examination first. Mungkin you actually ada gastric problem. Mungkin ada gastric problem juga. Mungkin ada sama masalah di sana juga. Mereka akan bagi ubat dulu. Kalau dengan ubat tu tak selesai, mereka akan buat satu test yang mereka panggil OGDS. Tahun lalu, bulan 8. Saya pun ada masalah macam tu. Selalu belching lah, burping lah, sendawa semua tu saya pun dapat. Saya tak cakap inilah sebab walhal pada masa itu saya stres juga. Sebab kita punya stress, so many patient pada masa itu, lots of call. Tapi saya tak anggap inilah sebab stress. I went and saw gastroenterologist. Dia simpanlah satu tube dalam, memang saya ada macam some gastritis dia bagi ubat, semua dia bagus. So, bila ada masalah ini, jangan anggap ini adalah sebab stres saja. Mungkin ada physical cause juga. Physical tu mesti rule out dulu. Kalau physical tu semua dah buat, masih ada, baru dia psychological. Itu caranya. Alright. Itu pendekatannya untuk benda-benda macam ni. Okay, kita harap mereka semua yang dapat sedikit informasi tentang tanda-tanda tadi yang doktor cakap daripada awal, mungkin mereka boleh pergi berjumpa dengan doktor at any hospital or any clinic untuk dapatkan nasihat dan confirmation lah tentang keadaan yang sebenarnya. Exactly. Okay. Doktor, we've actually come ke pengakhir ni. So would you like Miss Mali and Doctor, I give you this opportunity to do a little bit of closing, both of you maybe 1 minute each, to say something as a final conclusion of your talk today. Alright. So Doctor start first. Okay. I don't have any final words except in this comment here, I saw one comment, very interesting comment from one Encik Jafri Saleh lah. Dia tulis sana, word of the day, suami isteri jangan pakai seluar yang sama, stres. Bagus sekali lah. They were listening to you, Doctor. Yes. But I didn't say jangan pakai seluar yang sama. I cakap jangan dua-dua nak pakai seluar lah. Dua-dua nak jadi macam king lah. Satu king, satu queen.
Kalau dua-dua mereka nak pakai seluar yang sama, no problem. Asalkan bukan masa yang sama, tak ada masalah. Betul. That's interesting lah. But in everything ada caranya lah. And all the best to everybody lah. Itu saja. Thank you. Thank you. Ya. Mali? Ya, kalau dari saya, bila kita ada masalah, kita kena akui kita ada masalah lah. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Kerana bila kita tidak akui kita ada masalah, kita tak akan selesaikan masalah tersebut. Ya. Dan jangan pendam perasaan kita. Yes. Bila kita pendam perasaan kita, ia akan terkumpul lah. Bukan sahaja ia terkumpul, tapi badan kita pun akan sakit juga. Yes. Tanpa kita sedari. Itu dari saya lah. Okey. Saya nak ingatkan sikit lah apa yang doktor dan Cik Mali cakap tadi. One of the things that yang doktor cakap, like macam how to say, awareness, pengetahuan tentang apa yang benar, apa yang palsu. Dan jangan takut jangan takut vaksin, takut kepada COVID dan sentiasa melindungi diri dan orang lain, dan sentiasa pakai mask, and then tangani tekanan dengan cara-cara yang sebaiknya, sama ada melalui diri sendiri ataupun melalui orang lain, sama ada medical professional ataupun kawan-kawan dan rakan sekerja kita. Saya ada sedikit pesanan daripada bahagian sokongan pekerja Unit Sumber Manusia Negeri, Cik Jania binti Mali juga namanya, Jania Mali. Bahagian sokong ada menyediakan perkhidmatan kaunseling bagi semua penjawat awam di Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. So bagi sesiapa yang ingin mendapatkan kaunseling, boleh hubungi Cik Jania Mali daripada bahagian sokongan pekerja. Nombor dia 082 312 199. Itu dia, ada nombor. Okay, so Dr. Selva, Cik Mali, on behalf of the Leadership Institute, kami dan bahagian sokongan pekerja Unit Sumber Manusia Negeri, kami sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih kerana perkongsian hari ini. Tidak dapat dinafikan, memang ada banyak ilmu yang saya sendiri dapat, dan saya harap rakan-rakan perkhidmatan awam telah dapat terima daripada apa yang dikongsikan oleh Mental Health Association of Sarawak. I hope kita akan berjumpa lagi, macam doktor cakap hari tu jangan jumpa di hospital lah. Jangan jumpa di platform webinar untuk mendapat pengetahuan yang lebih di masa yang akan datang. Thank you so much, Doctor and Cik Mali. Hope to see you again. Right. Thank you, everyone. The session has ended. Thank you. Thank you. Bye-bye.